Assalamualaikum. Saya wakil daripada kumpulan 1 akan membentangkan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan yang diberikan kepada kami yang berkaitan dengan tajuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan pertama, nyatakan 2 contoh perbuatan yang termasuk dalam maksud dalam potongan hadis Al-Mughayyirah Khalqallah. Jawapannya, 1. Menukar jantina. 2. Mewarnakan rambut atau menyambung rambut. Soalan kedua, jelaskan bagaimana ulama mengistinbatkan hukum yang terdapat di dalam hadis. Ulama mengistinbatkan hukum yang terdapat di dalam hadis berdasarkan lafaz la'anallah yang bermaksud Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah menunjukkan haram. Oleh itu, haram membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Soalan yang ketiga, apakah hukum dan alasan seseorang yang berinai di tangan seperti gambar di atas? Hukum berinai di tangan seperti gambar di atas dapat dibahagikan kepada 3. Yang pertama, ialah hukumnya menjadi harus apabila menggunakan bahan yang halal serta membuat corak yang tidak kekal. Tapi perbuatan ini juga boleh menjadi makruh jika berhias secara berlebihan. Perbuatan memakai inai seperti di atas lebih baik dielakkan kerana juga boleh menjadi haram jika menggunakan campuran bahan yang haram serta membuat corak yang kekal atau meniru perbuatan orang kafir atau agama Hindu. Soalan yang seterusnya ialah soalan yang keempat. Ahmad berasrat menderma satu dari buah pinggangnya kepada ayahnya yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang. Berdasarkan situasi di atas, terangkan 3 syarat yang mengharuskan pemindahan buah pinggang tersebut menurut Islam. Jawapan dia, antara 3 syarat yang mengharuskan pemindahan buah pinggang menurut Islam ialah: yang pertama, tujuan bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Yang kedua, ialah untuk menghindari kemudaratan terhadap dirinya. Yang ketiga, tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penderma organ sekiranya melakukan pemindahan tersebut. Soalan yang kelima, pemindahan organ diharuskan dalam Islam. Jelaskan 3 hujah anda berserta contoh bagi menyokong keharusan tersebut. Jawapannya, hujah saya bagi menyokong keharusan tersebut ialah dapat menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidap kegagalan organ peringkat akhir supaya dapat meneruskan kehidupan. Contohnya, pemindahan jantung dan buah pinggang. Seterusnya, menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia. Contohnya, menjalankan proses pemindahan organ daripada orang yang telah meninggal dunia bagi menggantikan organ pesakit yang rosak. Dan yang ketiga, pemindahan organ merupakan ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah. Contohnya, melakukan proses pemindahan mata yang mampu mengembalikan semula penglihatan. Seterusnya, soalan 6.1. Berdasarkan artikel, nyatakan hukum membuat kedua-dua pembedahan plastik berserta hujah anda untuk menyokong hukum tersebut. Jawapannya, hukum membuat pembedahan plastik jenis kosmetik adalah haram kerana ianya untuk kecantikan dan menunjuk semata-mata. Selain itu, pembedahan plastik kosmetik juga boleh menjejaskan kesihatan serta mendatangkan kerosakan pada tubuh badan. Sementara itu, hukum bagi pembedahan plastik rekonstruktif pula adalah harus bagi maksud perubatan untuk memulihkan bentuk badan yang cedera kerana kemalangan, penyakit, wajah yang rosak atau cacat sejak lahir.
Dan soalan yang terakhir, soalan 6.2, jelaskan dua faktor yang mendorong segelintir umat Islam cenderung melakukan pembedahan plastik kosmetik. Dua faktor yang mendorong umat Islam ialah mereka terlalu taksu atau obses dengan idola mereka sehingga mahu menyerupai wajah idola itu supaya wajah mereka kelihatan sama. Selain itu, iman yang lemah juga dapat mendorong seseorang itu cenderung ke arah melakukan pembedahan plastik kerana mereka tidak bersyukur dengan wajah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan wajah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak secantik dan seelok wajah orang lain. Kami berharap jawapan yang kami bentangkan dapat menjawab soalan yang diajukan kepada kami dan kami juga berharap ia dapat menambahkan ilmu bagi yang mendengar. Sekian, terima kasih.